Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dan ini BIS Malaysia siaran 31 Oktober 2023. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di TV1 dan saluran berita RTM, dan selain itu anda juga boleh ikuti kami menerusi Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Saudara, agenda kesejahteraan rakyat terutamanya dalam aspek peningkatan pendapatan dan pelindungan sosial terus menjadi fokus kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pastinya ia akan mengambil kira cabaran dan ketidaktentuan yang sedang dan bakal dihadapi kelak. Mensejahtera ekonomi rakyat, topik ini akan kami bincangkan dalam segmen Bual BIS seketika nanti. Sebelum ke perbincangan topik utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Kerajaan menamatkan subsidi dan harga kawalan bagi ayam sepenuhnya bermula 1 November ini selaras dengan pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa. Perkara itu diumumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu dalam satu sidang media khas di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang LPP semalam. Apakah rasionalisasi dan kesan penampatan subsidi ayam terhadap industri pengeluaran ayam tempatan dan rakyat? Dan ini respons yang kami terima daripada Profesor Madya Dr. Anwar Allah Piche, Pensyarah Pusat Pengajian Pengurusan Universiti Sains Malaysia USM. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu iaitu memberitahu bahawa kerajaan telah bersetuju untuk mengurangkan subsidi dan juga harga kawalan ayam ditamatkan berkuat kuasa pada Rabu ini iaitu 1 November 2023. Penamatan subsidi ayam ini adalah selaras dengan pendekatan iaitu penyasaran semula subsidi secara berfasa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kerajaan telah mengeluarkan subsidi keseluruhan sebanyak RM3.8 bilion bagi menampung kos ayam dan juga telur sehingga Februari tahun ini. Maka kalau terlihat di antara kesan-kesan penarikan subsidi ayam, yang pertama ialah antara kesan positif iaitu kawalan harga ayam di pasaran. Kita akan melihat bahawa harga ayam akan lebih berdaya saing dan memberi tumpuan kepada pengeluaran yang lebih stabil dan juga efisien. Yang kedua iaitu industri ayam tempatan. Penamatan kepada subsidi ayam ini mungkin memberi insentif kepada industri ayam tempatan yang akan meningkatkan produktiviti dan juga kecekapan untuk bersaing di pasaran tanpa bantuan subsidi. Ini boleh membantu perkembangan industri tempatan dan juga mencipta peluang pekerjaan dan memberi sumbangan positif kepada ekonomi Malaysia satu jangka masa yang panjang nanti. Yang ketiga, kalau kita lihat daripada sudut belanjawan negara, penamatan subsidi ayam ini akan menjimatkan belanjawan negara kira-kira sebanyak 100 juta sebulan, dan ini membolehkan kerajaan menggunakan dana ini untuk sumber kewangan dan juga melahirkan lebih banyak program-program lain yang lebih strategik yang meningkatkan kekuatan ekonomi negara. Maka antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan iaitu nombor satu, kerajaan perlu meluaskan akses kepada bekalan ayam di seluruh negara melalui jualan agro madani dan juga jualan rahmah dengan secara berterusan di seluruh negara bagi membolehkan pilihan dan juga jaminan kepada harga untuk mendapatkan bekalan ayam pada harga yang lebih berpatutan dan juga di bawah harga siling semasa. Kesimpulan yang saya lihat adalah penarikan harga subsidi ini akan memberi kesan kepada tahap kecekapan ekonomi dan juga kekuatan kuasa membeli rakyat Malaysia. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi kesan negatif dan juga bagaimana rakyat menyesuaikan diri terhadap perubahan ini perlu diambil kira. Subsidi makanan adalah satu perkara yang sangat kompleks dan keputusan yang berkaitan dengan subsidi ini perlu memberi perhatian kepada kesejahteraan rakyat dan juga kestabilan ekonomi negara. Baik, seterusnya kita beralih ke pergerakan saham yang disediakan PNB Investment diikuti dengan harga komoditi setakat tengah hari tadi.
depriving Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jago atau kita ada peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain, tapi kita tanggungjawab kita. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi. Sengsaraan dialami oleh masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang, dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Baik saudara, Belanjawan 2024 disifatkan oleh penganalisis tempatan sebagai menyeluruh, meliputi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat serta strategi bagi maju ekonomi negara ke arah yang lebih baik. Seiring kerangka madani, kepentingan dan kebajikan semua lapisan rakyat terus diberi perhatian menerusi teras kemampanan. Bagi membincangkan tentang topik mensejahtera ekonomi rakyat, bersama saya ketika ini Puan Suzana Mat Samsudin, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Masyarakat MAS, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Terima kasih bersama dengan kami, Puan. Sama-sama, Cik Izamil. Baik, mungkin sebagai permulaan, apa yang boleh Puan berikan gambaran trend ekonomi semasa kini? Adakah pada tahap yang baik atau bagaimana, Puan? Okey. Bercakap tentang tahap ekonomi kita sekarang ni, jadi saya rasa rata-rata masyarakat kita di luar sana masih lagi rasa uncertainty, masih lagi rasa ragu-ragu sama ada ekonomi kita ni akan bergerak ke arah yang lebih baik ataupun akan mengalami kemerosotan ekonomi, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu. Jadi kalau saya boleh kongsikan sedikit data daripada laporan Bank Dunia baru-baru ini, baru saja dilancarkan pada bulan Oktober ini, mengikut data yang dihasilkan dan dianalisis oleh Bank Dunia itu, dikatakan pertumbuhan ekonomi di Malaysia ini kita tak perlulah risau sangat sebenarnya. Dia tidaklah terlalu teruk dan dia bukanlah kata sangat baik, tapi dia dalam momentum yang sederhana. Jadi pertumbuhan tu tetap ada, tetapi dia agak perlahan, dan agak perlahan tu kerana ekonomi kita bukan sahaja dipacu oleh pasaran domestik, tetapi juga dipacu oleh pertumbuhan ekonomi pasaran serantau dan juga di pasaran global. Jadi kalau kita lihat angka-angka tu, untuk memastikan kelestarian kemampanan ekonomi kita, kita memerlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 4 hingga 5%, dan itulah yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam belanjawan yang kita dapat saksikan. Dan kalau mengikut laporan daripada Bank Dunia itu, kita punya
KDNK. KDNK ini adalah keluaran dalam negara kasar yang merupakan kayu aras ataupun pendapatan kepada ekonomi negara. Jadi sehingga Jun tahun ini dinyatakan ialah sebanyak 2.9%. Tapi kalau kita tengok sasaran kita sebenarnya adalah macam saya katakan tadi sekitar 4.5%. Dan setakat ini berdasarkan apa yang diumumkan dalam belanjawan ianya adalah sekitar 4.3%. Jadi itu yang saya katakan. Jadi 4 hingga 5% itu sebenarnya dalam pertumbuhan yang kita katakan sederhana tapi dalam garis panduan yang baik. Dan kalau kita tengok di peringkat serantau pula pertumbuhan ekonomi memulih bila dibandingkan dengan sebelum pandemik hari itu. Tetapi walaupun memulih dia dalam kadar yang perlahan. Dan di peringkat global juga begitu juga. Pertumbuhan tu bergerak secara perlahan dan ini kalau kita tengok macam kalau di peringkat serantau pun dan boleh kita katakan di peringkat global pun China merupakan satu pasaran besar dan di negara China sendiri pun sektor permintaan itu perlahan dan sektor komoditi dan perkilangan pembuatan pun perlahan. Jadi China sebagai rakan dagang kepada Malaysia dia mempengaruhilah pasaran dan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Itu antara orang kata fakta-fakta nombor dan sebagainya mengenai kedudukan ekonomi negara juga serantau dan global. Baik, mungkin dalam konteks ekonomi itu sendiri apa agaknya suara rakyat yang mungkin sampai ke telinga Puan sendiri tentang keluh kesah mereka tentang situasi ekonomi? Adakah orang kata mereka berpuas hati ataupun bagaimana? Okey. Kalau kita lihat memang rata-rata kita pun sebahagian daripada rakyat kan setiap hari kita berbual bercakap tentang harga makanan meningkat, harga minuman meningkat. Jadi saya rasa kalau kita bercakap tentang keluh kesah rakyat tu antara perkara paling utama yang menjadi kerisauan rakyat ialah inflasi, maksudnya kenaikan harga barang dan juga bila belanjawan diumumkan, jadi baru-baru ni kita katakan Perdana Menteri umumkan akan berlaku peningkatan cukai. Jadi cukai perkhidmatan macam SST akan meningkat daripada 6% kepada 8%. Jadi dua faktor ni dengan orang kata pasaran penawaran yang ada macam contohnya bila kita kata komoditi ataupun makanan kan di situ ada isu-isu perubahan iklim kan sekarang ni jadi itu semua mempengaruhi jumlah kuantiti penawaran yang ada untuk makanan. Jadi bila kita cakap tentang food security, keselamatan makanan, itu semua oleh kerana bekalan makanan itu mempengaruhi harga-harga barang makanan dan minuman sehingga menyebabkan dia meningkat dari semasa ke semasa. Dan kita punya pun di negara kita sendiri bila kita cakap tentang makanan, kita masih banyak lagi makanan-makanan utama kita yang kita import berbanding dengan apa yang kita mampu hasilkan sendiri dari dalam negara. Jadi bila cakap cukai pun sudah semestinya bila cukai meningkat jadi dia akan mempengaruhi juga harga-harga barang dan semua kan. Jadi itu saya rasa memang keluh kesah utamalah yang kita dengar daripada rakyat. Dan dia kata bila sekarang ni berlaku dan bila SST nanti cukai perkhidmatan diperkenalkan, adakah harga akan meningkat dan kalau meningkat berapa banyak pula meningkat dan bagaimana ianya mempengaruhi mereka sekiranya. Satu isu aspek lain pula bila pendapatan itu sama ada mendata ataupun tidak meningkat lah kan di situ. Jadi ataupun kalau meningkat dalam kadar yang tidak setara dengan peningkatan inflasi. Jadi itu memang kerisauan utama yang dikongsikanlah oleh kalau kita boleh lihat di dalam media sosial ataupun di mana-mana yang disalurkan secara secara macam saya di Pusat Kajian Ekonomi yang disalurkan sendirilah kepada kami. Dan dari satu aspek lain pula bila pendapatan, jadi ada juga yang mungkin walaupun pendapatan mereka stabil tapi nak meningkatkan pendapatan tu daripada pelaburan. Bagaimana pula sektor pelaburan boleh mampu memberikan pulangan yang baik. Dan yang saya kira yang terakhir sekali sebahagiannya nilai mata wang lah. Jadi bila nilai mata wang kita rendah, jadi dia mempengaruhi mereka yang mendapatkan pendidikan kan. Kita ada ahli keluarga yang mendapatkan pendidikan di luar negeri contohnya, ataupun yang mungkin menjalankan perniagaan yang melibatkan urus niaga dengan pihak luar. Jadi nilai mata wang yang rendah tu mempengaruhilah perbelanjaan mereka meningkat. Baik. Puan, apa pula kita lihat matlamat mungkin jangka pendek juga jangka panjang yang Puan rasakan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan rakyat ini terjaga, kemakmuran mereka juga dipelihara? Okey.
bagi saya kalau kita lihat belanjawan tu sebahagian besarnya bagi saya adalah satu belanjawan yang baik sebab dia memastikan kesejahteraan rakyat tu memang dipelihara lah di situ kan. Jadi kalau kita tengok dia pun reformasi ekonomi dan memperkasa rakyat. Jadi tetapi bila kita cakap tentang matlamat tu dan matlamat jangka pendek, jangka panjang tu memang sesuatu yang kita perlu kita bukan sahaja kata pemimpin tapi kita sebagai rakyat pun sama-sama kan sebahagian daripada warga negara yang perlu menjalankan peranan kita untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ini. Dan saya kira matlamat jangka pendek berdasarkan macam saya kata tadi keluh kesah rakyat. Bila keluh kesah rakyat tentang harga, kestabilan harga, itu bagi saya antara perkara utama yang kita perlu berikan perhatian dalam jangka pendek. Selain daripada itu macam saya katakan tadi, bila pendapatan terjejas kan, jadi bila pendapatan terjejas tu bagaimana peningkatan pendapatan tu tidak setara dengan inflasi kan. Jadi bagaimana perkara itu perlu diseimbangkan dan matlamat jangka pendek tu bagi saya dalam bila kita kata jangka pendek ni antara 1 hingga 3 tahun, perkara itu perlu diberi perhatian. Faktor kestabilan harga dan juga pekerjaan, bagaimana kita bukan kata keterjaminan makanan tapi keterjaminan pekerjaan dan pendapatan juga untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat dan rakyat boleh meneruskan kelangsungan hidup mereka. Untuk matlamat jangka panjang ni bagi saya 3 hingga 5 tahun ke atas lah. Jadi bila kita cakap matlamat jangka panjang ni, kita semua memainkan peranan dalam memastikan ekonomi negara kita ni bukan stabil dalam jangka masa pendek tetapi juga jangka masa panjang. Dan isu utama dia ialah sekarang ni bagi saya 2 faktor perkara penting lah. Kita tahu hutang negara kita makin meningkat dan lebih daripada 1 trilion. Jadi cabaran nak menguruskan ekonomi sekarang dengan pada masa lepas tak sama. Jadi cabaran Perdana Menteri sekarang dan kepimpinan sekarang untuk untuk menguruskan ekonomi tidak sama bila hutang itu semakin bertambah dan semakin bertambah. Dan kita kena fikirkan sebagai rakyat pun bagaimana kita sama-sama terlibat because sebab perkara ni dia menjejaskan bila kita fikirkan tentang generasi akan datang. Jadi generasi akan datang, adakah kita nak mewariskan negara ini dengan legasi hutang contohnya kan. Jadi itu perkara utama yang perlu kita beri keutamaan. Dan kalau kita tengok dalam belanjawan tu sendiri Encik Izamil, hampir lebih kurang 15% daripada hasil pendapatan tu semata-mata untuk membayar khidmat hutang tu sendiri. Macam kita lah sendiri kan, bila pendapatan kita dapat RM100, RM15 semata-mata dah tinggal 15 dah tinggal RM85 kan untuk kita buat perbelanjaan. Itu perkara utama yang kita kena uruskan, matlamat jangka panjang dari segi defisit, dari segi kita mampu membayar hutang, dan yang kedua dari segi mata wang. Mata wang pun mungkin dalam jangka masa panjang mungkin kita ada cabaran kita sendirilah dengan pasaran serantau dan global yang perlahan, tetapi dalam jangka masa panjang kita perlu stabilkan balik nilai mata wang kita. Ya, baik. Kita akan teruskan selepas ini. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Vis Malaysia. RM100 juta geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat 20,000 usahawan PKS dan pengusaha mikro untuk menaikkan taraf sistem jualan, inventory dan perakauntan digital. RM900 juta pinjaman di bawah BNM, Bank Negara Malaysia, menggalakkan syarikat PKS meningkatkan produktiviti perniagaan melalui otomasi dan pendigitalan. RM40 juta untuk program Shop Malaysia Online, iaitu untuk peniaga kecil, terutama bidang makanan yang berniaga dari rumah. Pusat ekonomi digital di setiap DUN akan terus diperkasa untuk menyokong pengusaha kecil menjual produk secara dalam talian dengan peruntukan RM25 juta.
Kita kembali dalam BIS Malaysia membincangkan topik mensejahtera ekonomi rakyat bersama dengan Puan Suzana Mat Samsudi, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Baik Puan, kita teruskan saja. Mungkin kita lihat dua sektor yang menerima peruntukan tertinggi dalam belanjawan adalah sektor kesihatan juga sektor pendidikan. Mungkin bagaimana Puan melihat sektor ini memainkan peranan yang cukup penting dalam mencorakkan kesejahteraan sosioekonomi rakyat itu sendiri? Okey, betul. Jadi kalau kita cakap tentang ekonomi ni, kita bukan kata ekonomi dari segi industri, dari segi perniagaan, itu dari aspek ekonomi untuk menjana pendapatan dan itu kita tidak boleh lari. Jadi bila saya bercakap tadi tentang hutang negara, bila kita kata kita nak menuju kepada negara maju, negara pendapatan tinggi, itu memang kita perlu teruskan. Tapi pada masa yang sama, kesejahteraan rakyat, bila kita cakap negara maju, dia bukan dari aspek pendapatan saja, tapi dari aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi bila kemanusiaan, kebajikan kita sebagai insan ni, aspek kesihatan dan pendidikan memang perkara yang memang kita tidak boleh ketepikan. Jadi saya kira wajarlah untuk kedua-dua sektor ini untuk menerima peruntukan yang tinggi, setimpal lah dengan kepentingannya. Jadi kalau kita lihat dalam belanjawan yang lepas, diumumkan 41.2 bilion diperuntukkan untuk kesihatan dan baki 58.7 bilion kepada pendidikan. Jadi kalau dua angka ini saja sekitar 25% daripada belanjawan. Jadi kalau saya tengok kat sini, kalau kita tengok untuk sekolah secara keseluruhannya disalurkan kepada untuk pembinaan bangunan-bangunan sekolah, untuk prasarana, bantuan-bantuan juga kepada bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa ataupun pinjaman pendidikan kepada mereka yang memerlukan, dan juga ada juga makanan untuk keluarga yang bersasar untuk mereka mendapat makanan yang baiklah di sekolah, dan juga penumpuan diberikan kepada STEM kan, untuk pendidikan STEM, meningkatkan minat pendidikan STEM, sebab saya kira pendidikan STEM ni bukan saja isu meningkatkan minat, tapi dia melibatkan makmal kan, dia melibatkan banyak lagi perkara untuk sains tu. Jadi di situ bagus. Dan kalau kita tengok dari aspek kesihatan pula, dia ada pembinaan hospital, pembinaan klinik, ada juga peruntukan untuk ambulan. Lepas tu ada juga sistem untuk sistem kesihatan sendiri, macam kita tahu My Sejahtera contohnya kan. Jadi rekod-rekod kesihatan tu pun perlu diuruskan dengan baik, dan banyak jugalah aspek lain yang disalurkan seperti untuk kesihatan mental. Jadi saya kira itu bagus. Cuma bila kita bercakap ni, bagi saya secara peribadi dan juga menyuarakan juga sebahagian daripada suara-suara di luar sana, bila kita cakap tentang pendidikan yang berkualiti. Jadi pendidikan perlu, terutama di kawasan luar bandar, mereka memerlukan penambahbaikan untuk pulihkan balik bangunan-bangunan sekolah, tandas dan segalanya lah. Tetapi bila kita cakap tentang pendidikan pun, dan kita dah melalui pasca pandemik ni, pendidikan secara maya, pendidikan digital tu penting. Jadi sejauh mana infrastruktur untuk pendidikan maya ataupun digital itu diberikan keutamaan sebagaimana untuk kemudahan secara fizikal. Dan begitu juga bila kita bercakap tentang aspek kesihatan. Jadi bila kita cakap tentang kesihatan di sini pun bukan saja kita perlukan bangunan-bangunan yang baik, tetapi juga pengendali perkhidmatan tu dari segi kepakaran kita untuk doktor-doktor, untuk jururawat, dan juga saya kira sekarang ni kita dah beralih, bila kita cakap paradigma kesihatan tu bukan lagi menguruskan merawat, tetapi juga kita mencegah, dan bagaimana kita elemen kesihatan tu kita kaitkan juga dengan contohnya lebih proaktif secara melalui sukan, contohnya aktiviti bersukan. Jadi memang kita ada peruntukan itu, tetapi kita nak pembangunan kesihatan dan pendidikan itu lebih holistik. Baik, bila kita cakap pula tentang perlindungan sosial, Puan, apakah mungkin langkah-langkah perlindungan sosial yang diumumkan dalam belanjawan yang dilihat boleh membantu golongan yang kurang bernasib baik, golongan rentan dan sebagainya, Puan? Okey, kalau saya nak tengok kan, di sini memang banyaklah
bila kita cakap tentang golongan rentan ni, siapa golongan rentan ni? Golongan rentan ni kita kaitkan tentang mereka yang orang kurang upaya, OKU, orang asli, ibu tunggal, warga emas, dan juga golongan wanita. Semua ini adalah kita kategorikan sebagai golongan rentan. Jadi sebenarnya banyak Encik Isa. Dan semua kalau saya nak senaraikan memang banyak, dan saya rasa tak perlulah, tapi antaranya lah contohnya sumbangan tunai rahmah dengan inisiatif payung rahmah tu kan, STR, jadi bertambah daripada 3,000 kepada 3,700 peningkatan dia. Ataupun untuk golongan belia sendiri pun kan, mungkin belia pun tak semuanya dalam keadaan yang baik, mungkin sebahagian belia dalam golongan rentan kan. Jadi selain daripada itu, golongan belia pun meningkat dari untuk STR mereka daripada RM350 kepada RM500. Dan saya boleh nampak jugalah sumbangan asas rahmah SARA, itu pun sebahagian lagi kan. Jadi RM100 sebelum mungkin rasa macam RM100 saja kan, tapi RM100 bagi saya pun dia melibatkan perbelanjaan dan sedikit sebanyak membantulah untuk dalam tempoh setahun, dan dia melibatkan manfaat kepada 700,000 penerima manfaat. Ini bukan angka yang sikit, jadi saya kira sebahagiannya akan bolehlah sedikit sebanyak membantu mereka. Dan juga contohnya ribat untuk bil elektrik kan, RM40 sebulan. Jadi itu pun boleh dikatakan boleh memberikan maaf kepada 142,000 golongan miskin. Lepas tu untuk golongan yang ujian memandu percuma pula kepada belia. Itu pun bila kita cakap belia ni pun mungkin tak semuanya yang berpeluang mendapat pendidikan tinggi. Jadi mereka memerlukan ekonomi dan pendapatan yang baik. Jadi usaha-usaha kecil walaupun sebahagiannya nampak kecil, tetapi bagi saya dia sangat membantulah untuk mereka. Dan kalau kita tengok selain daripada tu, untuk golongan rentan dan lemah ni ada juga peruntukan khas RM1,500 sebulan untuk tempoh 6 bulan. Itu sebahagiannya lah yang saya kira boleh memanfaatkan mereka. Baik, Puan, mungkin secara ringkasnya apa yang Puan boleh katakan untuk hasrat kerajaan untuk kita sama-sama memperkasa atau mensejahtera ekonomi rakyat untuk tahun-tahun yang mendatang ini, Puan, secara ringkasnya? Secara ringkasnya. Jadi saya kira untuk akan datang sebaiknya bila kita mengukur pertumbuhan ekonomi itu bukan saja melalui KDNK. Jadi kalau kita tengok di luar sana sebagai seorang penyidik, sebagai seorang penganalisis, kita nak katakan kesejahteraan rakyat ni kita memerlukan kayu ukur yang baik, yang holistik. Jadi kalau kita tengok mungkin sekarang ni orang bercakap beyond GDP, bukan sekadar KDNK lagi kan. Jadi kita memerlukan kayu ukur yang baik. Jadi bila kita ada kayu ukur baik yang bukan sekadar melihat kepada KDNK, ini akan membantu bila proses belanjawan akan datang, kita melihat kepada peruntukan yang lebih bersasar dari aspek agihan dan juga dia memenuhilah tahap kesejahteraan mengikut impak dan keutamaannya. Baik, kita harapkan semua yang terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Baik, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Puan Suzana Mat Samsudi, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, untuk input yang kita kongsikan sebentar tadi. Dengan itu, BIS Malaysia edisi 31 Oktober 2023 berakhir di sini. Saya Izzamin Nasir. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.